أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan mustahil lawannya, yaitu adam, artinya tiada ada. Disebut tiada ada sini, mana tidak ada. Itu masalah bahasa lah. Jadi kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, dan mustahil lawannya. Mustahil maknanya tak terima pada akal kita adanya dan sungguhnya. Kalau hok pintas makna, dulu dah kita bicara dulu. Perkara yang tentu tiada dan tidaknya ataupun ternafinya. Bagai tentu tak ada, bagai tentu tidak. Itu makna mustahil. Jadi mustahil makna tentu tidak, tentu tak ada. Mengikut kategori makna sifat itulah, sebagaimana yang telah kita huraikan dulu. Ada sifat yang passion ada sifat yang passion sungguh. Jadi kalau sifat passion ada, maka menafikannya ialah tiada. Kalau sungguh maksudnya tidak. Jadi mustahil tentu tidak lawannya. Lawannya kena takwil. Kena takwil lawan itu dengan makna yang melawan akan dia. Tu. Karena lawan itu makna tu dia panggil makna masdar. Makna masdar ini masalah kita lah, masalah ibarat ni, masalah pemilihan perkataan. Jadi lawan itu tidak mustahil. Sebab makna lawan itu apa dia? Lawan itu makna dia ialah adamul ijtima'. Tak boleh berhimpun. Jadi mustahil lawannya tidak mustahil. Tak boleh himpun, maksudnya sifat ada dengan tiada ni memang dia tidak berhimpun. Jadi itulah yang kita belajar dulu dengan guru kita. Perkataan lawannya ini ditakwilkan dia kepada makna isim fa'il, dia panggil ismul fa'il. Itulah yang melawan. Yang melawan kepada sifat itu yang mustahil. Bukan lawan dengan makna masdar. Lawan dengan makna isim fa'il, yang kalau bahasa Melayu kita kena ibaratkan kata yang melawannya, bukan lawan, karena lawan itu terjemah begitu memberi ke isyar makna masdar.
Sedangkan makna lawan tu apa dia? Lawan. Adamul ijtima', tidak berhimpun. Jadi mustahil tidak berhimpun. Ada dengan tiada. Apa tidak? Apa mustahilnya? Tidak mustahil. Memang mana apa nama ada dengan tiada ni memang tidak berhimpun. Tu. Lawan itu makna dia. Ini kita bahas perkataan. Lawan itu makna dia adamul ijtima', ad-did, tidak berhimpun. Jadi mustahil tidak berhimpunnya ada. Lawan kepada tidak mustahil. Yang mustahilnya ialah yang melawan kepada sifat wujud ini. Kita bilangkan dia ialah sifat wujud. Mengikut orang panggil makna ulama membilangkan begitu. Walaupun sebagaimana yang kita sebut dah juga kemarin bahasanya wujud itu nisbah kepada Imam Abu Hasan Asy'ari, hakikatnya bukan sifat. Menisbahkan wujud itu sifat itu tidak kena dengan apa yang makna kaedah Imam Abu Hasan Asy'ari. Walau macam mana pun disebutkan dia sebagai sifat itu ala sabilit tawassu'i, di atas jalan berluas-luas. Jadi dan mustahil lawannya yang melawan. Lawannya sifat ada tu. Yang melawan kepada sifat ada itu mustahil, tentu tidak. Bukan lawannya tu dak yang melawannya. Begitu. Itu kita tak ada apa benda tu maksudnya dari segi bahasa. Sebab makna lawan itu kerana dalam bahasa kalau kita bercakap ni pun kadang-kadang kita tidak jaga orang panggil ketepatan makna tu. Tetapi apabila orang panggil kita berlakukan di atas orang panggil ilmu, maka kita kena bahasa itu ataupun perkataan yang digunakan itu mesti tepat dengan tempatnya, dengan makna dia, supaya itulah yang nak menjagakan kefahaman itu daripada tidak lari. Maksudnya ialah supaya orang tidak boleh memahami ibarat kita itu dengan selera mereka sendiri, tetapi mesti mengikut kaedah yang telah ditetapkan oleh ulama supaya terjaga makna, nak jaga makna dia tu. Perkataan itu makna yang kita naknya ialah makna. Perkataan itu yang mana macam kita kata kelonsung nasi kerabu. Jadi kelonsung nasi kerabu, makna kelonsung itu makna kulit. Lafaz itu ialah benda yang mengandungkan makna. Makna ni dia tak boleh bawa diri sendiri. Sebagaimana sifat lah. Sifat dia tak boleh bawa diri sendiri. Yang boleh bawa diri sendiri mana jirim, mana jawhar. Itu yang lagi akan datang kita huraikan. Maknanya secara dengan tafsili. Jadi maknanya apa nama saat ni makna lafaz itu adalah yang mengandungkan. Lafaz itu ialah bekas kepada makna duduk di dalam lafaz. Kita nak orang panggil nak tujukan kepada seseorang, nak tawajuhkan sesuatu makna kepada seseorang, kita gunakan lafaz. Di dalam lafaz itu ada makna. Di lafaz itu ada lafaz yang musytarak, ada lafaz yang ijaz, ada lafaz yang orang panggil ya hasyu, dia macam-macam. Maksud satu perkataan itu banyak makna. Satu perkataan itu menyimpan makna-makna. Banyak makna tu maknanya dia ada 2-3 makna. Tetapi kita pakai satu makna saja. Dan setengah daripada ijaz itu menggunakan lafaz yang sedikit tapi makna dia banyak. Kadang-kadang tatwil banyak perkataannya tapi makna dia sikit. Maka lafaz itu tujuan dianya kita nak tuju kepada seorang itu ialah makna dia. Seperti kita kata nasi itu nama bagi satu benda, satu jenis makanan. Jadi kita kata nak makan nasi. Jadi orang faham dengan menggunakan perkataan itu. Jadi begitulah nak jagakan ulama-ulama setiap ilmu itu dia jagakan lafaz-lafaz itu dengan makna-makna yang tertentu. Itu yang dipanggil sebagai istilah. Itu yang dipanggil sebagai istilah. Istilah itu ialah makna pada istilah, makna pada bahasa lain. Makna pada istilah. Apa makna istilah? Istilah itu ialah makna yang disepakati oleh ahli-ahli dalam satu bidang itu. Bahawa mereka nak menggunakan perkataan itu dengan makna ini. Tu. Jadi bila kita belajar suatu ilmu itu, kita kena mengikut istilah ilmu itu.
Sebab kalau ilmu hadis dia ada mustalahul hadis. Mustalahat bagi hadis itu istilah-istilah bagi hadis. Jadi setiap ilmu itu dia ada perkataan-perkataan yang khusus yang digunakan untuk makna-makna yang khusus. Supaya makna itu terjaga. Makna itu dijaga dengan perkataan itu. Dalam perkataan itu dia ada mengandungi makna macam mana. Begitulah yang kita akan bertemu istilah-istilah dalam ilmu usuluddin ini. Jangan kita pukul rata. Mana bila sebut kalam enggak, maknanya itulah ke bukan. Dalam nahwu lain, dalam bahasa, dalam lugah lain, dalam fiqh lain makna kalam, dia tak sama. Dalam tasawuf lain. Ini dalam usuluddin, dia memakai makna yang tersendiri. Jadi kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, mustahil lawannya, kalau tidak dalam ilmu usuluddin boleh jadi tidak perlulah kita tanggunkan, kita ihtimalkan, kita takwilkan. Tetapi supaya tidak tersalah faham. Sekali lagi bahasanya ulama mengatakan li'anna khatara fi hadzal fanni azim. Kerana sesungguhnya bahaya di dalam ilmu ini sangat besar. Tersilap padanya, tergelincir padanya, itu merisikokan bahaya yang sangat besar. Kerana masalah akidah. Asas kepada hubungan kita dengan Allah Ta'ala itulah akidah. Iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ini tidak sah, yang lain-lain juga tidak akan jadi sah juga. Jadi mustahil lawannya, makna mustahil yang melawannya apa? Ada, wujud. Yang melawan kepada sifat mustahil itu, sifat ada itu iaitu apa dia? Yang melawan kepada sifat ada. Adam maknanya tak ada. Itu mustahil. Jadi mustahil adam. Begitu kita terus direct kepada mana yang melawannya itulah adam. Mustahil mana tentu tidak Allah Ta'ala tu tak ada. Ataupun tiada. Tentu tiada Allah Ta'ala ni. Tentu tidak, itu makna mustahil Allah Ta'ala tu adam. Mustahil Allah Ta'ala tu tiada. Artinya tiada ada. Makna tiada. Tidak ada. Jadi ini dia panggil dari segi perkataan ini kita perlu orang panggil untuk jadi lebih tepat maknanya dengan kaedah bahasa dan kaedah yang telah kita bahaskan sebelum daripada ini pun. Kerana ada ini dia panggil sebelum daripada ini pun disebut sifat yang subutiyah. Dia bukan sifat yang wujudiyah. Sifat yang subutiyah, sifat yang passion sungguh. Ada tu tidak ada, ia hanya sungguh saja. Sungguh ada, bukan ada. Bila kita menafikan, kita kata tidak ada, bukan tiada ada. Begitu. Tapi tak apalah, kita orang panggil tasawuf ibarat tu, begitu, perlu dihuraikan saja. Jadi kita bersangka baik, tiada ada makna tidak ada. Maknanya, arti adam tu makna tidak ada. Mustahil. Orang panggil Allah Ta'ala tu tiada. Kalau kita kata tiadalah, bukan tiada ada. Makna tidak ada tu makna tiada lah. Itu ringkasan jadi tiada. Jadi mustahil mana tentu tidak Allah Ta'ala tu tak ada. Tentu tidak Allah Ta'ala tu tak ada. Tentu tidak Allah Ta'ala tu bersifat dengan tak ada. Tu. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala, dan dalil atas wujud Allah Ta'ala. Nak kepada dalil. Ingat perkara yang menjadi tuntutan fardu ain wajib secara ijmali. Benda-benda yang kita nak bagaimana nak pastikan beres, selesai. Apa tuntutan wajib dalam ilmu usuluddin ini? Tuntutan ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Mengenal itu sebagaimana makna yang telah dibahaskan dahulu. Ada 3 perkara. Iaitulah makna jazan dengan benda yang mutabaqatil waqi' dan juga dalil, kena ada dalil. Itu. Bertolak daripada situ. Bertolak daripada ta'rif makrifah itu sendiri. Dalil, kena ada dalil. Kalau tidak ada dalil, membawa kepada iman kita itu dipanggil iman taklid, iman pak turu. Dan yang diperselisihkan oleh para alim ulama tentang sah ke tidak iman taklid ini. Jadi, jangan kita cari pasal. Ambil jalan yang selamat, ialah lepaskan diri kita daripada taklid dalam ilmu usuluddin ini. Jadi bagaimana nak melepaskan diri kita daripada taklid ini? Ialah dengan bahawa apa saja akidah yang kita i'tiqad, yang kita pegang itu mesti ada dalil. Jadi dalil itu melepaskan kita.
daripada kita ni terkategori termasuk di dalam kumpulan muqallidin, orang yang bertaklid di dalam berpegang dengan akidah tauhid. Jadi yang pertama kita kena tahu akidah dan i'tiqad akidah itu secara ijmali, bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan semua sifat-sifat kamalat yang patut, yang layak dengannya, yang tiada mengetahui oleh siapa pun banyak mana sifat Allah Ta'ala, sifat kamalat Allah, malaikat hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Itu hak i'tiqad, pengetahuan dan i'tiqad dia dua. Satunya pengetahuan, tahu, yang kedua ialah i'tiqad. Dia tak boleh berhenti kepada tahu saja. Itu tidak nama iman. Itu yang pertama. Yang keduanya, wajib kita mengetahui secara tafsiri. Berlaku dua, orang panggil qaul. Yang pertama, sebanyak 13 sifat di atas qaul yang rajih, dan 20 sifat di atas qaul yang masyhur. Dan juga yang mustahilnya secara tafsiri, yang harus. Maka dalil kepada i'tiqad yang ijmal itu ada dah, dia buat dah. Kita kena tahu dalil untuk akidah kita secara ijmali. Yang keduanya, setiap orang panggil akidah-akidah yang wajib kita ketahui secara tafsili, itu sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersifat dengan wujud, qidam, baqa. Setiap sifat itu wajib kita kena tahu dalil secara istiqlal, makna masing-masing. Namun sebagaimana kita telah sebutkan, walaupun kita kata wujud, mana dalil dia, kena tahu dalil wujud. Qidam, mana dalil dia. Baqa, mukhalafatu ta'ala, mana dalil sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Secara setiap satunya. Tetapi hakikatnya semua dalil itu ialah tak lain tak bukan ialah kejadian alam ini. Dalil wujud Allah Ta'ala, kejadian alam ini. Dalil qudrah Allah Ta'ala, kejadian alam ini. Semuanya kejadian alam. Mana dalil itu satu. Untuk semua madlul. Madlul itu yang ditunjukkan itu sifat Allah Ta'ala. Cuma yang berbezanya ialah wajhul istidlal. Wajah pendalilan. Yakni macam mana kita nak bawa dalil itu untuk menyampaikan kepada madlul. Yakni bagaimana kita katakan bahawasanya alam ini menjadi dalil kepada sifat wujud Allah Ta'ala. Apa kaitan dia? Dia ada jalan dia. Bagaimana kita katakan qidam itu dalilnya ialah wujudnya alam ini, kejadian alam ini. Dalilnya macam mana? Laluan dalil itu bagaimana? Itu wajhul istidlal. Kamu kata Allah Ta'ala bersifat dengan qudrat. Mana dalil? Alam ini. Bagaimana kamu mengatakan bahawasanya alam ini menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan qudrat? Begini jalannya. Itu wajhul istidlal, itu berbeza-beza. Dalilnya dalil yang sama. Sama ada kita sebut alam ini, kau bukit, kau secara juzuk dia, manusia kau. Sebagaimana orang Arabi ditanya, apa dalil kamu Tuhan ada? Lalu dia menjawab, tahi untuk. Jadi sekali dengar kita kata, apa buat dalil dengan tahi pula ni? Makna dia berdalil dengan sesuatu yang dekat dengan dia. Kita cari dalil yang paling dekat dengan kita. Hadah. Tak kira tahi utuh ada, ibu utuh tak ada. Tentu kena ada ibu utuh baru ada tahi utuh. Jadi maknanya tahi utuh tu maknanya dia hasil daripada mana? Dia tak jadi sendiri. Jadi maknanya begitu cara pemikiran dia, makna pemikiran tentang dalil kewujudan Allah Ta'ala itu satu pemikiran yang simple, yang mudah sebenarnya. Dan dalil yang dituntut itu ia dalil ijmali sahaja. Bukan dalil tafsili. Dalil ijmali ini makna dalil yang mana tuai dalil itu hanya tahu dalil sahaja. Itu makna dalil ijmali. Tuan dalil itu mana sahibud dalil. Tuai dalil itu dia hanya tahu dalil saja. Mana dalil mu kata alam ini ada. Dia kata alam ini khalas, cukup dah. Tanpa dia dapat menetapkan dalil. Itu dia panggil. Dia tak reti nak menetapkan dalil. Maksud menetapkan dalil itu ialah dapat menyatakan wajhul istidlal. Dapat menerangkan jalan pendalilan itu. Nama dia menetapkan dalil. Dia tak pandai. Ataupun dia pandai menetapkan dalil, tetapi apabila orang iktiraf di atasnya, orang sudi dia dengan macam-macam soalan yang membawa kepada iskal, dia buntu, dia tidak mampu untuk nak menjelaskannya mengikut yang dituntuti. Maka dia juga sahibul dalil ijmali. Maka itu sudah lepas daripada tuntutan fardu ain, wajib kena tahu dalil. Bukan dalil yang bersimpan siur.
Adapun dalil tafsili itu hukumnya adalah fardu kifayah. Tiap-tiap masafatul qasri sekurang-kurangnya kena ada satu orang yang tahu dalil tafsili. Adapun qadi masafatul adwa. Masafatul adwa ni jarak perjalanan pergi balik dalam masa satu hari, jalan kaki. Kita tunggu lepas subuh, kita patah balik sudah molek sampai maghrib. Itu dia panggil masafatul adwa. Tetapi amalan kita sekarangnya ialah dia mengikut orang panggil dia kerana orang panggil kependudukan kita ni makna dia tidak sama. Ada tempat padat, ada tempat tak padat. Macam di Jeli, masjid-masjid yang berada di bawah Masjid Bandar Jeli misalnya, hanya sekitar 12 buah je. Saya mengajar pada minggu yang terakhir, minggu keempat, minggu terakhir ataupun 5. Imam-imam itu ada 12. Tapi kalau di Kuala Kerah itu di bawah dia 24, di bawah Masjid Bandar Goci 24. Jadi tak sama. Sebab apa? Sebab manusia ramai, maka masjid pun ramai, penduduk ramai. Jadi qadi dia mengikut keperluan penduduk, makna manusia. Qadi itu dia mengikut orang panggil keperluan manusia. Kerana berlaku perbantahan di kalangan manusia untuk menyelesaikannya nak kepada qadi. Jadi tak boleh tidak ada qadi. Jadi mana dalil dan dalil atas wujud Allah Ta'ala. Maka wajib fardu ainnya tahu akidah tafsili 13 atau 20. Kemudian tiap-tiap satu akidah tu wajib kena tahu dalil supaya apa? Supaya lepas kita daripada iman taklid. Supaya kita ni bebas daripada iman taklid, yang mana iman taklid ini diperselisihkan ulama tentang sahnya ataupun tidak sah. Walaupun ada ulama yang mengatakan sah serta berdosa, tapi itu pun kita tidak mahu. Sebab ada ulama yang lain mengatakan tidak sah. Sepatutnya kita dengan sebab itu yang selamatnya kita bebaskan, merdekakan. Walaupun sekarang ini bulan 9, bulan 9 maksudnya 16 hari bulan 9 ialah hari Malaysia. Kita sudah lepas dah bulan merdeka, tapi masih lagi boleh kita bercakap tentang kemerdekaan. Jadi kita nak memerdekakan diri kita dari perkara yang tidak baik, dari perkara yang tak baik, dan termasuklah benda-benda yang kesamaran. Kesamaran itu benda yang ada dipertikaikan seperti ini, seperti iman taklid. Bebaskan kita daripada benda-benda yang kurang baik, yang tak baik, yang kurang baik, yang terdedah kepada fitnah, yang terdedah kepada kesamaran, iskal. Jelas, biar hubungan kita dengan Allah Ta'ala jelas, hubungan kita dengan manusia pun biar jelas. Supaya hubungan kita tidak jelas dengan manusia, kita terpaksa jelaskan di akhirat kelak, nyanyo kita. Kerana kita bukan kaya raya dengan aset harta akhirat, yakni pahala-pahala. Pas nak beri kepada orang lain pula. Jelas sekarang kita tak rasa rugilah. Kita tak settle masalah dengan manusia sekarang, akhirat kelak kita kena settle dengan memberikan hasanah kita kepada, tak ada pasal. Kita bukan rajin buat ibadat. Jadi dalil perkara yang menunjukkan atas wujud Allah Ta'ala itu ialah segala makhluk. Segala makhluk ini. Apa makhluk? Makhluk ini makna benda kena jadi. Barang kena jadi. Makna perkara yang dijadikan. Barang yang dijadikan. Itu makna makhluk. Maka yang tidak makhluk hanya sahaja ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua perkara yang dijadikan oleh Allah itu makna semua makhluk laku. Diri kita. Sebab itu di dalam matan Jauharatul Tauhid, bagaimana dia jalan untuk mengenal Allah Ta'ala ialah wasilahnya ialah an-nazar. Itu dia panggil untuk menghasilkan ilmu yaqin. Tahap makrifatullah yang paling rendah, ilmu yaqin. Levelnya ialah level ilmu yaqin. Maka wasilahnya apa dia? Caranya macam mana? Ialah an-nazar. Nazar itu ialah memperhatikan. Melihat. Melihat apa dia? Melihat kejadian alam ini. Sebab itulah Allah Ta'ala sengaja dah menjadikan alam ni, langit, bumi semuanya untuk kita mudah, untuk kita menggunakan untuk mengenali Allah Ta'ala. Sebagai alat wadah, maknanya orang panggil wasail atau wasilah. Perkara yang menyampaikan kepada ma'rifatullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala Tuhan yang menjadikan 7 lapis langit
Dan daripada bumi macam tu juga, yakni 7 lapis juga, apa saja yang ada wal amru bainahunna, dan yatanazzalul amru bainahunna, dan apa yang berlaku, perkara-perkara yang berlaku di antara keduanya langit bumi, semua tu lita'lamu, supaya kamu tahu. Kamu tu siapa dia? Manusia. Anallahu ala kulli syai'in qadir, itu isyarat kepada ma'rifatullah. Jadi bagaimana? Kita kena tahu menggunakannya. Sesuatu benda itu diberikan kepada kita, suatu peralatan diberikan kepada kita untuk kita dapat manfaat, kita kena tahu guna. Satu peralatan, satu lagi bahan. Peralatan apa dia? 3 perkara tu beri peralatan kepada diri kita supaya tidak ada peralatan tidak boleh menghasilkan apa-apa produk. Untuk menghasilkan sesuatu produk dia kena ada 3 perkara. Rukun dia 3. Yang pertama tukan, yang kedua peralatan, yang ketiga bahan-bahan, yakni barang. Sebutlah apa-apa pembuatan produk karya, makanan ke, makanan, untuk menghasilkan produk makanan, yang pertama kena ada tukan. Tukan itu siapa? Tukan itu orang yang benar-benar mahir dengan pekerjaannya, bukan yang menyamar jadi tukan. Sekarang kita ni ada tukan, ada yang menyamar jadi tukan. Kerana orang menyatakan kepadanya tukan urut itu dia dapat sejam dia dapat 80 riyal, 100 riyal. Oh dia macam tu. Sejam sudah aku buat kerja rumah batu mana neje baru boleh 50 riyal Oh jadi dia nak bertukar kerja dia aku nak jadi tukan urut. Padahal dia tak pandai mengurut lalu pun sekarang dia pun maknanya postkah secara online kata siapa-siapa dia nak berurut datanglah kepada saya. Lalu kita ada tukang urut ni, moga kita duk maknanya kebetulan masa tu duk sakit pinggir duk mana terdesak nak kepada tukang urut, pakai selalulah. Bila pergi kepada dia diurutnya kan duk dalam hati serupa dengan anak aku peci dia bukan tukan, dia menyamar sebagai tukan. Sebab tu kita kena, bila dikatakan tukan ialah yang benar-benar mahir, itulah tukan. Tak kira lah tukan apa pun. Syaitan adalah tukan menipu yang paling licik, paling teror. Jadi kalau orang yang orang panggil teror dalam bab menipu, bermakna dia tu syaitan lah. Jadi dia kena ada untuk mengenali Allah Taala. Yang pertama tukan, kita lah tukan. Tukan tu maksudnya kita lah. Kalau tukan masuk lah. Kalau peralatan, mana kualinya, dapurnya, bahan-bahan, mana benda yang nak dimasuk tu. Begitulah juga untuk mengenali Allah Ta'ala, kita ni yang diperwajibkan untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala beri kepada kita 3 peralatan: al-basar, al-sam', al-aqal ataupun al-fu'ad. Penglihatan, pendengaran dan juga akal. Kemudian yang lain daripada peralatan ini, iaitulah dua lagi, itulah 2 perkara lagi. Alkitab yang diturunkan, Alkitab munazzal. Yang keduanya Ar-Rasul, mana Al-Mursal, mana Rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Jadi 5 perkara. 3 duduk di kita merupakan peralatan. Jadi kalau samak basar kedua-duanya jam tak jadi, maka tidak mukallaf dia. Tidak diwajibkan mengenal Allah Ta'ala. Akal kalau jam tak jadi juga begitu. Pelihatan dengan pendengaran itu dia kena tak ada dua-dua. Kalau tak ada salah satu saja masih lagi mukallaf. Kalau tidak turun kitab, pasti sudah tentu mana Alkitab itu makna turun. Kalau tidak turun Rasul, maknanya tak sampai. Itu dia panggil tidak sampai seru. Bukan istilah biasa disebut tak dapat hidayah. Dia duduk di kampung, dia duduk di bandar, ramai ustaz, ramai tok guru. Tiba-tiba dia kata dia tak dapat hidayah. Itu bohong, tak betul. Yang tak sampai seru itu ialah tak sampai maklumat tentang Islam. Ini duduk di kampung bukan tak dapat hidayah. Kalau seorang itu tidak melakukan kebaikan, amal-amal wajibat, bukan dia tak dapat hidayah, dia tak dapat taufik. Dia tak dapat taufik. Jadi bila dah jahil sekarang agaknya mana memelah cakap pun makna tak betul. Bukan tak dapat hidayah.
hidayah ni kita tahu bahasanya kebenaran suatu itu apa dia. Yang wajib itu wajib, yang sunat itu sunat. Kalau ada satu orang Islam, dia mengatakan dia tidak tahu. Oh, saya ingat kau sembahyang 5 waktu Zuhur Asar tu ialah sunat. Sebab itulah saya tak sembahyang. Kalaulah saya tahu dianya wajib, tentu saya sembahyang. Orang ni boleh ditempelin akan dia. Kerana kewajipan sembahyang itu dia termasuk di dalam perkara yang disebut sebagai al-ma'lumu minad dini bid-darurah. Perkara yang diketahui dalam agama secara darurah, secara mudah. Mana secara badihi, mana tak perlu belajar. Atau kalau bahasa Kelantan, mana suatu perkara yang diketahui secara latah. Latah ni maratai, semua orang tahu berlaku. Latah tak latahnya pengetahuan wajib sembahyang dalam agama Islam ini, tak usah kau orang Islam. Orang bukan Islam yang bergaul dengan kita Islam di tempat kita ni pun tahu kata orang Islam tu wajib sembahyang. Alih-alih orang Islam sini dia kata itu tak boleh diterima. Jadi itu dia panggil perkara yang diketahui daripada agama itu ada dah dulu. Iman, ta'rif iman ada. Ta'rif iman, ta'rif Islam itu maknanya kita terima, yakni al-ma'lumu minad din bid-darurah. Dalil atas wujudnya Allah Taala ini adalah makhluk. Jadi makhluk. Jadi makhluk jalan dia ialah an-nazar. Sebab itu mana Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam matan Jawharahnya bagaimana? Beliau menyebut unzur ila nafsika. Pandang tiliklah olehmu kepada dirimu sendiri. Bermula daripada diri kita. Tengok kejadian kita. Perhatikan, fahami kejadian kita. Begitu begini itu menunjukkan kepada apa? Sumantakil ila alamil alwi. Kemudian awak berpindah kepada alam yang di atas. Alam di atas langit itu adalah sumber akidah yang paling menyegarkan. Summa sufli, kemudian alam yang di bawah. Alam yang di atas adalah sumber akidah untuk kita tajdidkan semangat tauhid kita, menagung kita ialah langit. Sebab langit ini kita tidak pernah sampai. Sesuatu yang kita kagumi ialah sesuatu yang jauh daripada kita. Sebab tu biasa berlaku. Tok bomo ko, tok guru ko, tok gapo ko. Kalau yang dalam kampung kita sendiri, tok bomo tu, kita tak, orang kampung tu tak kisah pun. Tidaklah orang panggil bersungguh sangat. Tapi orang luar, yang menyanjungi, yang berutuk kepada dia. Mana tokoh yang jauh daripada kita, kita kagum. Sesuatu yang jauh daripada kita, kita kagum. Orang pantai dilahirkan di kawasan pantai. Bagi mereka pantai itu tidak ada apa-apa, tidak ada apa yang mengagumkan bagi mereka. Mereka dilahirkan dan membesar dengan pantai. Sesuatu yang sudah jadi biasa-biasa dengan kita, biasalah jadi biasa-biasa. Tapi orang darat, orang pendalaman, begitu kali pertama dia sampai kepada pantai, beliau akan sangat mengagumi dengan keindahan pantai, suasana pantai, ombaknya, air tepuh, budak-budak panggil air tepuh. Kemudian anginnya, Allah nyamannya, sukanya, sonoknya. Lepas tu orang duk patah, Allah sukanya, mewahnya, seafood, makan lauk. Begitu. Tetapi setelah daripada itu dia pergi kali yang kedua, kali ketiga, 10 kali, 20 kali. Kalau siapa tak payah kata banyak kali lagi lah. 20 kali dah dia pergi ke pantai. Jadi biasa kalau kata, oh hebatlah patah ni kan. Biasa patah ni. Begitu. Orang pantai pula sekali dia sampai ke latar jeram. Dia pergi ke bahagian pendalaman. Dia rela maknanya mandi air jeram, mandi air latar. Oh dia kata sukanya, sedapnya. Kita agak dulu air payah, air belengah, melekat ni. Air sini sejuk. Tengah hari ceceng, matahari duduk atas kepala, sejuk lagi air. Oh sedaplah ni. Oh kali ni aku nak menikah dengan orang kawasan jerai, orang kawasan latar. Jadi maknanya ni kita kagum. Begitu dah 10 kali, 20 kali kita pergi, maka kekaguman kita akan jadi pudar. Begitu sifatnya kita manusia. Seorang tokoh yang kita kagumi. Kemudian satu masa, kita sudah jadi sangat dekat, sentiasa berhubung. Kita jadi pembantunya, kita kerja dengan dia.
maka kekaguman kita terhadap itu jadi dah biasa-biasa. Kita maknanya kalau dulu makna kita segan kan, sekarang tak segan dah. Begitulah. Jadi langit ini bila masa kita pernah perginya, maka langit itu membekalkan kepada kita perasaan kagum itu sentiasa segar. Sebab itulah Syekh Daud Al-Fatani, apa yang kita dapati daripada buku yang ditulis oleh penulis-penulis tentang ulama-ulama Nusantara ini, setengah daripadanya ialah Syekh Daud Al-Fatani. Di akhir hayatnya beliau memilih untuk berpindah ke Taif. Taif dengan Mekah ini jauh, dalam 2 marhalah, ada kata sampai, ada kata tak sampai. Karena jalan itu ada berbeza, ada jalan jauh, ada jalan dekat. Jadi kalau jalan dekat tu tak sampailah boleh jadi. Karena jalan dekat itu lebih daripada jalan jeli ke gerik. Beloknya patuh lebih pada apa lagi. Bas tidak mampu untuk melalui jalan itu. Tidak sempat, tak ada nak ambil saik orang panggil. Saya pernah pergi dengan kedua-dua jalan. Jalan yang dilalui oleh bas itu, mana kita tak rasa apa bengkak-bengkok. Straight aja. Bermakna jalan lain. Ketika mulanya kita pergi dengan kereta, yang diambil jalan itu boleh jadi lebih dekat. Jadi ada khilaf tentang. Sebab apabila kita keluar daripada Mekah, lebih daripada 2 marhalah, wajib kena tawaf wada'. Tak kira lah orang Mekah kan, orang mana ke. Maka di situ perlu ada satu kepastian bahawa satu tempat yang kita nak pergi itu adakah dia sampai 2 marhalah atau tidak. Itu tak boleh kita nak package ziarah itu, makna kita kena tahu dengan pasti. Jadi maknanya Syekh Daud Fatani dia memilih untuk menetap di Taif. Sedangkan dia sudah berada di Mekah setiap hari, setiap waktu beliau boleh sembahyang berjemaah di Masjidil Haram dengan fadilat yang tak ada tolok bandingnya. Begitu memilih untuk bermustautin di Taif, menyebabkan rakan-rakan murid-muridnya tertanya-tanya, mengapa Syekh ni begini keadaannya. Lalu ditanya kepada Syekh Daud Fatani, Tok Guru, apa Tok Guru nak pergi duduk ke Taifnya? Sudah itulah makna dia bagi tahu kepada pelajar dia, kerana jaraknya jauh untuk tolong itu ini macam-macam lah. Apa Tok Guru nak pergi duduk Taifnya? Duduk Mekah lah molek. Mana? Lalu jawab Syekh Daud Fatani. Syekh Daud Fatani dia nampak benda ni. Orang lain tak nampak. Aku berpindah ke Taif kerana aku nak jaga. Nak jaga perasaan izzah, rasa mulianya Masjidil Haram, rasa hebatnya Kaabah. Tengok orang-orang Arab yang memang mereka dilahirkan Mekah. Dia tak takut nak bercakap apa pun. Yang kita orang Nusantara ini, begitu pergi ke Mekah, jaga lidahnya. Ingat, jangan cepenak mulut. Begitu. Dan kali pertama kita melihat Kaabah, kita ada satu perasaan yang rasa hebat terhadap Kaabah itu. Rasa izzah, rasa haibah. Jadi, kalau aku duduk di Mekah, setiap hari aku mengunjungi Baitullahil Haram, aku bimbang kalau perasaan izzah itu semakin jadi pudar. Lalu aku pergi ke Taif, boleh jadi aku berulang alik ke Madinah, makna sekali seminggu umpamanya. Jadi ketika aku datang ke Masjidil Haram, ketika aku datang kepada Baitullahil Haram, aku akan tetap merasa segar dengan perasaan terpegun kagum dan juga rasa izzah. Itu yang nak dijagakan olehnya. Jadi tak apalah kita ni kejadian alam ni terlalu banyak. Kita boleh tukar ganti. Kita boleh, maksudnya di antaranya ialah orang panggil fasiru fil ardi. Berjalanlah kamu di dalam makna di atas muka bumi. Tapi ayatnya fanzuru. Lihatlah. Fasiru fil ardi fanzuru. Kemudian perhati kaifa kana akibatul mukadzibin. Di samping itu maksudnya tengok apa yang berlaku kepada orang yang mendustakan Allah Taala. Apa akibat mereka. Itu juga semua daripada untuk memantapkan akidah kita. Bahawa kalau kita mengingkari Allah Ta'ala, kita akan, Allah Ta'ala boleh memperlakukan begitu. Di samping itu kita melihat tempat-tempat orang lain itu, dia sebab begini, dia sejarah manusia menobatkan sesuatu perkara itu sebagai Tuhan. Dia ada 2 faktor yang besar. Yang pertamanya, menerima jasa daripada perkara tersebut.
Seperti ada yang mempertuhankan matahari. Sebab apa ada orang mempertuhankan matahari? Karena matahari memberi jasa yang sangat banyak kepada kehidupan kita manusia di dunia. Lalu ada orang-orang yang melihat itu, kerana sumbangan itu yang begitu besar, maka dialah Tuhan. Begitu juga benda api, ada yang sembah api. Matahari lain, api lain. Kerana dengan api ini banyak manfaatnya kita dapat. Ada sembah bulan, ada yang sembah bintang. Sembah bintang itu manfaat dia, itu orang yang ada ilmu dia. Contohnya kita belajar ilmu falak, kita akan rasa sangat bersyukur dengan wujudnya bintang-bintang di langit itu. Karena bintang itu bukan semata-mata indah dipandang, tetapi terlalu banyak sumbangannya kepada kehidupan dunia dan juga ibadat kita. Kita tahu arah kiblat, kita tahu waktu sembahyang kerana kedudukan bintang-bintang ini. Lalu sebab itulah Nabi menyatakan, ashabikan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat aku seperti bintang penunjuk. Mana-mana yang kamu ikut maka mereka kamu akan dapat petunjuk. Sebagaimana orang panggil bintang itu terlalu banyak jasanya kepada kehidupan sahabat-sahabat juga begitu banyak jasanya kepada kita umat Islam khususnya. Jadi bintang-bintang, kalau kita ni kita agak dekat dengan khatul istiwa. Bintang-bintang kita berada di tengah-tengah langit. Tapi untuk negara-negara yang agak jauh daripada khatul istiwa, sebagaimana Mekah 21 darjah. Dia punya latitude dia. Bermakna itu nak mana jauh. Dikira jarak itu dengan darjah. Kita kalau Kelantan, Kota Baru 6 darjah 8 minit. Itu tak jauh. Sebab itu sifat iklim kita tu makna sederhana. Tidak ekstrim. Tidak melampaui. Kalau sejuk pun tidaklah. Tidak melampaui sejuk kalau panas. Cuma apa yang berlaku zaman sekarang itu ialah kepunahan, kerosakan sistem alam ini disebabkan oleh tangan manusia. Kalau di tempat kita pun ada kepanasan yang melampau, itu bukan kerana asas sistem tempat kita tu, kita ni dekat dengan khatul istiwa, sifat dia adalah sederhana. Jadi bagi orang yang negara dia tu agak jauh daripada khatul istiwa, terbit bintang itu dia berada hampir-hampir dengan ufuk. Ketika hari senja itu berjalan di padang pasir, mereka melihat bintang-bintang dengan sangat indah. Maka kekaguman mereka terhadap kejadian itu akhirnya mereka menobatkan bintang-bintang itu adalah Tuhan mereka. Jadi begitulah kekaguman kita itu, maknanya akan jadi luntur dengan sebab terbiasa. Tapi kita kena adalah kaedah-kaedah sendiri. Bagaimana kita nak jaga tetap utuh dalam hati kita rasa kagum. Begitu kejadian-kejadian Allah Ta'ala ini banyak, pelbagai tempat kita lain, tempat orang lain. Kita musafir ke tempat lain, berjalan ke tempat-tempat lain, mengembara-kembara untuk melihat kejadian-kejadian alam. Melihat gambar tak sama dengan kita merasa isteri. Bila kita melihat sesuatu yang hebat di hadapan mata kita sendiri, kita akan dapat perasaan itu, dia akan datang dengan sendiri. Untuk kita rasa, kita tahu semuanya ini adalah kejadian yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk mengimbau rasa itu perlu ada suatu kaedah. Ada cara. Bagaimana untuk kita rasa takut kepada orang panggil mati. Maknanya apa yang berlaku selepas daripada mati. Itu yang kita takutkan. Tetapi ada cara dia. Cara dia bagaimana untuk kita nak buat supaya kita takut kepada mati. Mati itu maksudnya selepas daripada mati apa yang berlaku. Ada kaedah dia. Jadi kita boleh buat itu, kaedah-kaedah itu boleh pelbagai. Boleh kita buat sendiri. Jadi maknanya kejadian alam ini untuk diperhatikan oleh kita, dia dipanggil sebagai ayatun manzurah ataupun ayatun kauniyah. Ayat Allah Ta'ala ada dua. Satu ayatun makru'ah. Ayat yang dibaca itulah Al-Quran. Ayat itu maknanya adalah tanda. Tanda itu makna dalil lah. Yang kedua dia panggil ayatun manzurah ataupun ayatun kauniyah. Sama. Kauniyah ni akuan. Makna makhluk lah kejadian alam. Ayatun manzurah, ayat yang dipandang. Tanda-tanda Allah Ta'ala yang kita pandang. Itulah kejadian alam ini. Maka dengan sebab itu, dalil wujud Allah Ta'ala itu ialah makhluk ini. Lalu pertanyaannya,
Kenapa makhluk ini yang menjadi dalil kepada sifat wujud Allah Subhanahu Wa Taala? Ini dia panggil rentetannya, rantaiannya. Rantai itu boleh jadi pendek, boleh jadi panjang. Yang pendek itu dikerak-kerak, shortcut. Mana wajhul istidlalnya? Ada panjang, ada pendek. Segala makhluk ini, makhluk mana setiap perkara yang dijadikan, maka selain daripada Allah Ta'ala sudah tentu dijadikan, yakni oleh Allah Ta'ala. Kerana sebab apa makhluk ini menjadi dalil kepada wujud Allah Ta'ala? Kerana ia, yakni makhluk itu ialah mungkin. Kerana makhluk itu ialah mumkinun. Jadi istilah mumkinun ini yang adanya, kerap adanya ialah dalam ilmu usuluddin ini. Jadi kalau digunakan untuk tempat lain boleh jadi berbeza maknanya. Maka mungkin itu dari segi pengertian terjemah bahasanya perkara yang harus ada, bermakna harus tiada. Barang yang harus ada dan tiadanya. Maka dia sama dengan makna jaizat, perkara yang harus. Maka afraq ni butiran, juzuk-juzuk dia. Dia ada 4. Untuk lebih memahami lagi, mungkin itu secara takrifannya perkara yang harus ada dan harus tiada. Mungkin diambil daripada amkana, yumkinu, imkan. Imkan. Imkan itu lagi akan imkan itu maksudnya boleh. Takwin yang digunakan oleh kita negara Malaysia, takwin yang ada sekarang dia panggil takwin imkanur ru'yah, untuk penetapan orang panggil Ramadan juga, Syawal juga, Zulhijjah. Itu dia panggil takwin kita sistem imkanur ru'yah. Imkan tu keboleh nampakkan anak bulan. Kabaran kalian untuk nampak anak bulan itu. Jadi mengikut sistem imkanur ru'yah dia ada 75% boleh nampak anak bulan ataupun 3/4. Kerana dia sistem imkanur ru'yah ini dia gabung antara ru'yah dengan hisab. Maka ru'yah dia ada dua kemungkinan, nampak dengan tak nampak, hisab nampak dengan tak nampak. Jadi nampak dengan mana-mana salah satu kaedah ini, itu dikira nampak lah. Jadi kemungkinan tak nampaknya dua, tak nampak dengan hisab, tak nampak dengan ru'yah. Maka itu 1 daripada 4 kemungkinan. Jadi itu dipanggil sistem imkanur ru'yah, keboleh nampakkan. Ayat perkataan imkan. Dan seperti lagi akan datang kita akan bertemu dengan istilah imkan, waktu imkan. Waktu imkan, waktu boleh jadi, boleh buat. Jadi maknanya takluk sifat kudrat Allah Taala itu akan tubik juga waktu imkan. Mungkin dia ada bubuh min depan tu, macam Islam dia jadi muslim, iman jadi mukmin. Min itulah dia panggil isim fa'il. Untuk kita buat isim fa'il, maka dia kena bubuh mim. Isim maf'ul pun bubuh mim juga, tapi ain fi'ilnya baris di atas. Mumkan, supaya Allah Ta'ala tu al-mukawwin, kita mukawwan. Kita makhluk. Kita adalah mukawwan, benda yang dijadikan, mukawwin yang menjadikan. Kita makhluk ni musabbab, sabab dan musabbab. Allah musabbibul asbab. Itu dia ada mim. Daripada sabab jadi musabbab, musabbib. Daripada Islam jadi Muslim. Daripada orang panggil ikhlas jadi mukhlis. Daripada salah jadi muslih. Semua dia kena ada mim. Samalah juga mungkin, daripada amkana, yumkin, imkan. Jadi bila istilahnya mumkinum. Kalau maksudnya mumkan, itu tidak digunakan lah. Jadi mumkinum barang yang harus ada dan tiadanya. Maka juzuk-juzuk dia, pembahagian mungkin itu, setengah kitab dan apa yang kita belajar dia ada 4 afrod. Tapi ada setengah kitab tu sampai 6. Sampai 6 tu maksud 2 tu yang susah sikit kita nak faham. Sebab tu makna setengah kitab dia sebut ada 4 sahaja. Ada 4 mumkinat, ada 4 jenis mumkinat. Mumkinat barang yang harus ada.
Yang pertama dia panggil mungkin. Mawjud ba'dal adam. Mungkin yang ada selepas daripada tak ada. Seumpama kita sekarang ini. Itu dia panggil, maknanya mungkin yang ada selepas daripada tiada. Yang kedua, mungkinun ma'dum ba'dal wujud. Mungkin yang tiada selepas daripada ada. Seperti orang-orang yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga dia panggil mumkinu sayu jadu. Mungkin yang akan diadakan. Seperti anak-anak yang bakal dilahirkan. Dan yang keempatnya ialah mumkinun alimallahu annahu lam yujad. Mungkin yang Allah Ta'ala sudah tahu dah bahawa dia tidak akan ada. Mana perkara yang tidak akan ada dia masuk dalam jumlah mungkin. Seperti anak-anak nisbah kepada orang yang mandul. Maka tidak akan ada anak baginya. Itu dia panggil juzuk-juzuk kepada mungkin. Jadi kerana apakah dikatakan bahawasanya makhluk itu menjadi dalil atas wujud Allah Ta'ala kerana ia mungkin. Artinya, arti mungkin. Tadi itu kita royak sebab dia tidak sebut di sini. Pembahagian butiran mungkin itu. Artinya, arti mungkin patut ada dan patut tiada. Maksudnya boleh ada, boleh tak ada. Harus. Jadi mungkin ini kalau kita sebut bahasa Melayu mana haruslah, benda yang harus. Dan tiap-tiap mungkin itu rentetan daripada itu maknanya diteruskan lagi rantainya dan tiap-tiap mungkin itu tak dapat tiada bahawa ada baginya yang mengadakannya. Tu. Bila kita kata mungkin barang yang harus ada, harus tiada, ada dia tu harus. Dia harus ada, dia harus tiada. Bila harus saja ada bermakna dia bermula dengan tak ada lah. Allah Ta'ala tu wajib ada, tak terima tak ada pada bila-bila masa. Masa dulu, sekarang dan juga akan. Yang harus ada bermakna dia harus tiada. Jadi, oleh kerana mungkin itu, benda yang harus ada, maka tak dapat tidaklah baginya ada yang mengadakan dia. Ada yang mengadakan dia. Atau boleh juga kata macam ni. Kalau kita tak mahu kata macam tadi, kita kata macam ni. Kerana ia baharu, ganti kepada mana kemudian daripada segala mungkin tak dapat tidak daripada yang mengadakan dia. Kita gantikan itu dengan kata kerana ia baru. Sebab mungkin itu ialah baru. Artinya ada kemudian daripada ketiadaan. Nak boleh jadi ada tu dia tak ada dulu. Itu mana mungkin harus ada. Bila harus ada bermakna dia tu adanya itu harus mana akal kita boleh terima. Kata dia tu tak ada. Ataupun ada. Jadi kerana ia baru. Artinya kerana ia baru. Artinya ada. Mana baru ada. Bila baru ada makna dulunya tak ada. Bila tak ada berhajatlah kepada yang mengadakan dia. Ada dengan sendiri tidak. Tak boleh jadi. Tak betul. Kemudian daripada ketiadaannya. Jadi nak boleh jadi. Sebab dia baru. Tiap-tiap benda baru kena ada yang membaharukannya. Yang membaharu itu maksudnya yang mengadakan dia. Dan tiap-tiap yang baharu itu tak dapat tiada bahawa ada baginya yang membaharukan dia. Maksud yang mengadakan dia. Kita nak kata macam ni pun boleh. Nak kata macam dulu pun boleh juga. Atau orang panggil asal kena lah. Artinya tafsir kepada yang membaharukan dia itu apa murad? Yang membaharukan dia artinya yang mengadakan dia. Itu maksud yang membaharukan. Kemudian jika datang soal atau iktiraf maka hendaklah engkau jawab daripadanya ila akhir. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اللهم تقبل منا إنك أنت السميع
تب علينا يا مولانا. اللهم إنا نسألك العلم خائفين وإنبة المخبتين وشكر الصابين وطلب السلك وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله.